nama ilahi kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan negeri akan maju bertambah hibah, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tak dengar tak? warahmatullahi taala. Dengar. Jadi pada malam ni untuk memberkati majlis kita, marilah kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang pertamanya yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah bin Haji Usain sebagai mursyid kita pada malam ini, dan seterusnya kepada penonton hadirin sekalian yang hadir pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan bacaan kitab kita pada malam ini. Silakan. Tafadhal mas'ul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kena tutup mikrofon. Dengar suara. Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, anjurang Dung Bulu Gading. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kita sampai kepada ataupun masih lagi kita dalam perbincangan berkenaan dengan syarat sah sembahyang. Katanya wa taharatun najasi fi thawbi wal badani wal makan. Antara syarat sah sembahyang adalah taharah, suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat. Jadi antara syarat sah sembahyang mesti kena suci daripada najis. Mesti kena suci daripada najis. Yang dimaksud najis di sini adalah, yang dimaksud dengan najis adalah suatu benda yang dianggap kotor yang menghalang daripada sahnya sembahyang. Kalau tidak ada perkara yang mengharuskan. Cuma dalam keadaan tertentu dimaafkan atau masalah lain. Jadi kena suci daripada najis. Jadi maksud najis di sini adalah najis yang tidak dimaafkan. Manakala najis yang dimaafkan, waktu tidak menjadi syarat suci daripada najis tersebut untuk mengsahkan sembahyang kita. Jadi suci daripada najis, yakni najis yang tidak dimaafkan, fi thawbi pada pakaian. Maksud pakaian di sini adalah pakaian yang dipakai ketika sembahyang. Wal badani dan badan, maksud badan, tubuh badan kita kena suci daripada najis. Wal makan, dan maksud makan di sini adalah tempat sembahyang. Makan yakni makan as-salah, tempat sembahyang. Tempat sembahyang yang dimaksud dengan tempat sembahyang adalah setiap kawasan yang bersentuh dengan anggota kita ketika kita sembahyang. Okay, nampak kan? Itu kita kena faham tempat. Jadi kalau kita sembahyang, depan kita ada tai lembu, tak comel. Cuma kita bukan nak cerita comel ke tak. Kita nak cerita sah ke tak. Depan kita ada tai lembu. Masa kita sujud tu tai lembu duduk bawah dada kita. Tapi tak kena. Bawah tubuh kita tangan tak kena. Tapi duduk bawah dada kita gitu lah. Okey. Adakah tak sah sembahyang kita kerana tempat sembahyang kita tidak suci daripada najis yang tidak dimaafkan? Jawapannya adalah tak. Sebenarnya masih lagi sah sembahyang kita. Kerana tempat sembahyang kita sebenarnya suci. Manakala tai lembu yang duduk bawah dada kita tu, dia bukanlah duduk berada pada tempat sembahyang kita. Walaupun kita kalau kita cakap tempat sembahyang tu, kita cakap tu tempat sembahyang tu, duduk jijik apa budak-budak duduk tempat sembahyang tu, kita marah budak-budak. Budak-budak, oh tu sama kau. Duduk jijik benda duduk tempat sembahyang. Kita kata, duduk jijik benda tempat sembahyang. Tempat sembahyang kan. Orang tua-tua dulu kan. Dah jijik-jijik tempat sembahyang. Nampak dah ni guli je tempat sembahyang. Sungguh orang tua-tua lihat ada awal. Orang tua setengah-setengah orang tua tengok. Tengok tak Min? Mak agak tak? Jijik tempat sembahyang. Marah. Tapi mak agak hamil. Anak kesayangan. Baik. Jadi kita kata tempat sembahyang mereka, tetapi sebenarnya dalam kitab fiqh yang dimaksud dengan tempat sembahyang adalah mana-mana kawasan hak yang kena tubuh kita. Itu yang dinamakan tempat sembahyang. Manakala hak yang tak kena tubuh kita, itu tidak disyaratkan suci. Dia faham? Setengahnya kata dia, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suci pakaian, badan dan tubuh badan kita daripada najis yang tidak dimaafkan, ia menjadi syarat kepada sah sembahyang. Tiba-tiba kita ni pakaian kita ataupun tempat sembahyang kita, pakaian kita ataupun tempat sembahyang kita, yang mana ada hak yang mutanajis dan ada hak yang suci. Pakaian kita ada mutanajis dan ada hak yang suci. Dalam rumah kita, kawasan sempit tu ada tempat mutanajis dan ada tempat suci. Okay, dia faham? Cuma kita tak tahu, tak jelas
Dak ingat dah hak mana suci, hak mana najis, dak tahu ni. Kita ada dua helai jubah. Hak jubah tu ketik-ketik dah kecilnya akak punya kecil. Tengok habis berjeruk jubah. Nyebah atas jubah sungguh. Paksa. Baik. Ataupun letih sangat balik lepas sembahyang isyak, letih sangat tidur. Tidur last kali dia mimpi pergi ke tandah. Ni mimpi bahaya ni. Mimpi pergi tandah. Ni memang mimpi menjerak. Bahaya mimpi gini. Mimpi pergi tandah. Ketuk-ketuk pintu, Zul ada dalam tandah. Nampak Zul tu baik. Zul tu baik, kita masuk dalam tandah. Selok kain, zoom kecil. Rasa lega. Tapi rasa basah berjeruk pula. Benda baju. Kira orang pengalaman sekali. Pengalaman sungguh. Okey. Pernah tak mimpi kita? Mimpi kita pernah tak? Mimpi masuk tandah? Pernah tak? Dah tahan? Dah keju? Dah keju? Dah keju? Ya, asal kecil-kecil benar. Asal kecil sodok dah. Benar orang kecil masuk dalam tandah. Allah masuk dah setengah dah. Asal kecil-kecil dulu. Okey. Jadi main tengah malang cat baju. Cat baju, basuh-basuh benda. Kain-kain yang perlu basuh. Jubah saku. Lepas tu tak apa lah. Lok gitu boleh dalam 2-3 minggu. Tak teringat dah hak mana jubah mutan najis, hak mana jubah suci, sudahlah. Tak tahu hak mana se. Hak mana se ni jak kata. Hak mana se, tengok sama je warna tak ada dah. Bekas tak ada dah. Okey. Tu maksud dia walau ishtabaha tahirun au najis. Tahirun wa najisun. Sekiranya kesamaran, tidak jelas. Tahirun suatu yang suci, wa najisun dan suatu yang najis. Najis ay wa mutanajisun. Najis di sini mana mutanajis. Kesamaran suatu yang suci dan suatu yang mutanajis. Yang mana dua perkara ni sama ada pakaian ke ataupun tempat. Sebab kita kan 3 tadi kan. Pakaian, tempat dan badan. Badan tak kira badan. Sebab apa tubuh badan kita tak kira? Sebab tubuh badan kita satu. Faham? Tubuh badan kita benda satu. Di masalah kita nak berijtihad ni mesti kena benda tu 2. Dia tidak boleh berijtihad kalau tu benda tu satu. Faham tak berijtihad ni? Tidak boleh kita berijtihad kalau benda tu satu. Mesti kena syarat ijtihad mesti benda tu lebih daripada satu. Tubuh kita satu, tidak boleh berijtihad. Tangan kena najis tadi tangan kanan ke tangan kiri? Kita tadi duk rasa ketuk. Lepas tu lepas rasa ketuk tadi tu, dia bukan kita seorang tu. Dia ketuk. Lepas tu, dia rasa gatal. Dia pergi garu, Allah. Tubik benda. Maksudnya kecil. Dan dia kata kecil sebagai contoh. Faham? Ni contoh je. Ming. Lepas tu dia pun ambil tisu je pula. Malah sebab dah habis lagi main WhatsApp. Main WhatsApp dia lak dulu. Lak. Okey, duduk lama dia mikir, aku pegang tangan kanan ke tangan kiri? Bau sama je. Bau dah. Bau ruyam lah ke dulu. Sudahlah tangan kanan ke tangan kiri ya pegang. Boleh tak berijtihad? Berijtihad, berat tangan kanan. Jadi basuh tangan kanan. Tak boleh. Sebab apa tak boleh berijtihad? Sebab syarat berijtihad mesti kena benda 2 perkara. Sekarang ni dia ni benda 1. Memanglah 2, tangan 2. Tapi dia adalah daripada benda 1 batang tubuh, bukan daripada benda yang berasingan. Dia 1 batang tubuh, 1 kain, 1 tempat. Tak boleh kita berijtihad. Kalau 2 tak apa. Sebab itulah kata sekiranya kesamaran oleh benda yang suci dan benda yang mutanajis, maka cara dia benda ijtihad, dia berijtihad. Berijtihad ni adalah dia bersungguh untuk mencari penguat manakah hak yang suci dan manakah hak yang mutanajis di antara 2. 80 rasa hak ni suci.
hak ni 80% hak ni mutanajis. Sebagai contoh kan. Maka hak yang 80% dia rasa suci saat itu, dipanggil suci dengan ijtihad. Maka boleh guna. Yelah tak? Sama juga tepat. Dalam rumah kita, dalam bilik kita. Mana? Hak kecil tadi. Sebab lepas kecil tu, lepas kecil tu basuh-basuh, gonyoh-gonyoh gitu je. Kali kanan, kali kiri. Kau tak tepik ya. Tak tahu di mana. Sebab nak semayang nak semayang tak ada jadah. Ada jadah apa atas tu je. Di mana ya? Boleh tak berijtihad? Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia satu tempat mana boleh. Faham? Melainkan kalau tempat tu luah. Itu lain. Kalau buah pondok, dia luah tak luah, dia kurang dia kalau orang hak yang duduk situ tu kita hitung dah ramai. Luah tu. Kalau masih lagi boleh hitung, sikit. Apa kawasan kita ni kecil lagi ya. Boleh hitung orang duduk atas ni kan. Kena hitung dah. Boleh lagi hitung kan. Boleh kira lagi. Baik. Katanya walau najasah ba'du thawbin aw badanin wajuhil wajaba ghaslu kulli. Sekira najis oleh sebahagian daripada satu kain. Thawb satu kain, ba'du makna sebahagian. Okey, najis oleh sebahagian daripada satu kain. Ni baju kita ni. Baju kita. Najis lengan. Okey. Au badanin ataupun najis oleh sebahagian daripada badan. Tangan, kaki sebagai contoh. Wajuhil dan tidak diketahui. Tidak diketahui sebahagian hak yang najis ni tu. Tidak diketahui akan sebahagian hak yang najis ni. Manusia hak manusia lengan kanan ke lengan kiri. Najis atas ke bawah kalau baju. Faham tak? Faham tak? Katanya wajabah ghaslu kulli. Wajib basuh kesemua. Dan masalah ni tidak boleh berijtihad. Wajib basuh kesemuanya. Kita dah hurah dah kita ni. Kita hurah dah saat ni. Okey, berapa tak boleh nak ijtihad? Kerana satu penting. Ijtihad mesti daripada dua perkara. Katanya falau dhanna tarafan lam yakfi ghasluhu 'ala as-sahih. Maka jika dhan, kuat sangkaan lah ia seorang tarafan akan satu sudut. Dia kuat sangkaan satu sudut tu mutanajis. Jadi bermakna satu sudut yang kedua adalah suci. Tapi taraf ni taraf ni adalah daripada satu benda. Daripada satu benda. Ketika tu katanya lam yakfi ghasluhu 'ala as-sahih. Tidak memada oleh basuhnya taraf tersebut di atas kaul yang sahih. Okay, boleh faham? Okey. Katakanlah kain dia kena najis. Sikit je kena najis. Atau mungkin kita tak letak kain, kita letak baju. Kita letak lengan baju dia. Kita letak lengan baju dia kena najis. Okey, lengan baju dia kena najis. Tiba-tiba tidak ingat manusia kanan ke kiri ya. Berat kanan. Tapi tak yakin kanan. Berat kanan. Boleh faham? Adakah memada dia basuh hak sebelah kanan saja? Tak. Itu maksud lam yakfi ghasluhu 'ala as-sahih. Tidak memada membasuhnya mengikut as-sahih. Faham? Sebab dia daripada satu benda. Nampak kan? Dia daripada benda satu benda. Baik. Katanya walau ghasala nisfa najisin thumma baqiyahu fal asahhu annahu ghasala ma'a baqihi mujawirahu
tahura tahura kulluh wa illa fa ghairul muntasif. Maksud dia. Walau ghasala nisfa najis, sekiranya membasuhlah ia akan separuh daripada najis. Maksud najis ni adalah thawbin mutanajis, pakaian yang terkena najis. Thumma baqiyahu, kemudian membasuhlah ia akan bakinya. Okey, dia basuh separuh, lepas tu dia basuh baki lagi. Okey, katakan gini sebagai contoh. Tengok contoh je. Okey. Katakanlah ni kain. Kain ni mutanajis tengah ni. Contoh tengah ha. Okey, kita ni ada urat. Nampak ada urat. Ada urat kan? Jadi dia basuh yang basuh separuh ni. Separuh ni betul-betul kena tahu urat ni. Tak lebih daripada urat ni. Faham tak, Razi? Separuh hari ini basuh. Lepas tu dia pun basuh alik ni pula. Tak lebih pun daripada urat. Alik ni pula. Ha, jelas. Maka katanya, fal asahu, qaul yang asah, annahu in ghasala ma'a baqihi, jika dia membasuh bersama dengan baqinya. Okey, dia basuh separuh. Lepas tu dia basuh baki kan? Faham tak kan? Kalau dia basuh bersama dengan bakinya saat itu, mujawirahu akan mujawirnya. Hak yang berhampiran ni mujawir. Ha? Mana mujawir dia? Dia basuh bersama dengan baki tu akan mujawirnya. Okey, sekarang ni dia basuh sebelah halik ni. Lepas tu dia basuh halik ni. Okey, basuh hak yang kedua ni, dia ada mujawir dia kan? Dia basuh juga mujawir dia. Maksudnya dia tindang pula di atas hak basuh tadi. Nampak tak? Dia tindang. Gini, basuh dah sekali. Hak kedua dia bukan basuh gini. Dia basuh gini. Jelas tak? Jelas tak? Bukan dia basuh gini. Dia basuh mana? Dia basuh gini. Tahura kulluh, suci oleh sekalian. Dia cara basuh. Kadang-kadang dia basuh semua sekali. Kadang-kadang dia bukan basuh semua sekali. Dia basuh separuh-separuh. So halik ni dulu, basuh halik ni. Kalau dia basuh halik ni dulu, lepas tu baru basuh halik ni, maka kalau dia basuh tindang gitu, dia tidak dapat tindang. Maka suci bakilah. Itu maksud tahura kulluh. Suci kesemua. Tapi kalau dia tak tindang, dia basuh gini. Basuh ni, basuh ni. Dengan tepek. Nampak? Katanya wa illa, dan jika tidak. Maksudnya jika tidak dia basuh bersama dengan bakinya, akan mujawirnya. Okey, hak mujawir dia basuh. Kenapa tak hak mujawir dia basuh? Hak yang mana-mana mujawir saat ni? Ha? Orang mana-mana mujawir? Anda tak mana benda? Yang berhampiran, jirang kan? Yang berhampirannya. Wa illa, dan jika tidak, kalau tidak basuh serta baki saat itu akan mujawirnya, maka faghairul muntasif, faghairul muntasaf, faghairul muntasaf, maka selain daripada al-muntasaf, selain daripada hak yang tengah tu. Muntasaf ni tengah tu lah, selain daripada hak tengah tu. Maksudnya faghairul muntasaf ay faghairul muntasaf tahirun. Selain daripada hak tengah tu tahir, suci. Jadi bermakna hak tengah suci tak? Hak tengah tak suci. Okey, nampak? Sebab apa hak tengah tak suci? Soalannya. Soalannya kenapa kau hak tengah tak suci? Berarti molek gini. Jadi oleh kerana dia basuh halik ni separuh. Jadi basuh gitu. Hak tengah tak suci saat ni tu. Kerana apabila dia basuh halik ni, air daripada halik ni ada kena juga bahagian hak yang najis halik ni. Nampak tak? Air. Walaupun sikit, walaupun hanya sebesar benang. Tapi kena. Okey, boleh faham tak? Maksudnya, okey, dia basuh halik ni. Penghujung basuh saat ni tu, bertemu tak dengan tempat yang belum basuh yang ada najis? Faham tak ni? Bertemu dengan tempat yang belum basuh yang ada najis. Nampak tak? Dia basuh halik ni. Okey, halik ni suci . Tapi penghujung basuh saat ni tu, pastinya dia akan kena tempat hak yang ada najis. Jadi apabila penghujung basuh, dia kena pada tempat hak yang ada najis, maka air hak yang kena pada tempat tersebut
sedangkan tempat tersebut adalah najis, maka air tersebut juga dihukumkan sebagai najis. Maka sebab itulah dia kena basuh gini. Kalau dia basuh gitu, maka hak yang muntasaf saat itu tidak suci. Faham? Jelas tak? Itu maksudnya faghairul muntasaf tahir. Selain daripada muntasaf hak yang suci. Jadi muntasaf suci tak? Tak suci. Jadi dia kena basuh sekali dengan mujawirnya. Nampak tak? Dia kena basuh gini. Macam kita buat tadi kan? Bukan gini. Gini. Ke tak faham maksud gitu? Faham tak, Jo? Nampak tak? Isyarat isyarat faham tak? Seterusnya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala katanya wala tasihhu salatu mulaqin ba'du libasihi najasah. Dan tidak sah sembahyang mulaqin, seorang yang bertemu, yang berjumpa, ba'du libasihi najasatan, sebahagian daripada pakaiannya berjumpa najasatan, najis. Tidak sah sembahyang orang yang bertemu sebahagian daripada pakaiannya akan najis. Kain dia labuh, ujung kain itu duduk atas tak cicak. Itu mulaqin ba'da mulaqin ba'du libasihi najasatan. Dia ba'du tu dipanggil fa'il bagi mulaqin. Tidak sah sembahyang orang yang berjumpa, yang bertemu oleh sebahagian daripada pakaiannya akan najis. Najasatan maf'ulun bih bagi mulaqin. Tidak sah sembahyang orang yang bertemu sebahagian daripada pakaiannya akan najis. Ekor serban dia panjang. Ujung tu kena atas tak cicak. Atas bangkai sebagai contoh bertemu. Sembahyang dia sah tak? Tak. Tak sah. Wa illam yataharrak biharakatih. Dan sekiranya tidak bergeraklah ia dengan geraknya sekali. Tak gerak dengan gerak dia kaya semayang orang puan panjang tu. Tapi ujung tu kena najis. Tak gerak pun dengan gerak dia sebab panjang sangat kan. Kali pun begitu. Baik. Itu wakada illam. Mana? Wa illam yataharrak biharakatih. Katanya wala qabidin tarafa syai'in ala najisin in taharrak. Dan tidak sah juga salatu qabidin, sembahyang orang yang menggenggam. Tidak sah juga sembahyang orang yang genggang tarafa syai'in, tepi bagi sesuatu ala najisin, di atas najis. Dia genggam tepi sesuatu yang berada di atas najis. Tapi dengan syarat intaharrak, ai intaharraka biharakatih. Jika bergerak ia dengan geraknya. Kalau dia bergerak dengan geraknya begitu. Okey, kita gini. Katakanlah kita okey. Di Mekah, kita contoh Mekah. Ada ibu bapa, kata model, dia bawa budak besar ni, kecil daripada ni. Maka budak besar ni tahu kala benda tempat orang ramai. Tahu kala benda tempat orang ramai. Dia kerja dia pada otak dia nak main. Tak gitu. Sebab tu orang kerja pada otak nak main, budak dah. Budak. Dia kerja pada otak nak main je. Maka mak dia benda tali. Dia buat tali. Tali comel. Tali comel. Dia ada tali dia. Ikat dia ni, ikat di tangan budak. Nampak tak? Ikat dia ni, ikat di tangan budak. Okey, ada kala budak saat ni tu pakai pamper, dalam pamper ada najis. Dalam pamper ada benda? Ada najis. Tiba-tiba mak tu sembahyang dalam keadaan tali yang terikat dengan budak dia pegang. Faham? Soalannya, adakah perkara tersebut memberi kesan kepada sembahyang dia ataupun tidak? Kata dia wala qabidin, maksudnya ay wala tasihhu salatu qabid, tidak sah sembahyang orang yang menggenggam tarafa syai', akan tepi bagi sesuatu, ala najisin, sesuatu yang berada di atas najis.
Tapi dengan syarat intaharraka, jika bergeraklah ia dengan geraknya. Kalau tidak bergerak tak apa. Okay, boleh faham? Kalau dia bergerak dengan geraknya, maka tak boleh. Kalau tak bergerak dengan geraknya, maka tak ada masalah. Baik. Wa kadza illam yataharrak fil asah. Oh gitu. Jika bergerak, kalau tidak bergerak, sama juga jika tidak bergerak pada kaul asah. Cuma masalah kalau dia tak bergerak, maka ketika itu dimaafkan. Okey, kita buat contoh gini mudah. Nak faham mudah. Kita ni orang semayang, dia pakai ni. Pakai ni. Ni kita nak mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, pakai ni. Kita pakai ni. Okey. Nampak kan? Tiba-tiba ada di atas wayar ni tak cicok. Ada 3 uti tak cicok. Duduk direct, duduk beratur tak cicok. Ada tak cicok. Okey. Jadi kalau kawasan tu, kalau kita gerak, dia gerak. Kawasan ada tak cicok. Kalau kita gerak, dia gerak. Maka tidak sah sembahyang. Nampak? Tapi kalau kita gerak, dia tak gerak. Sebab ujung tu panjang. Maka ada khilaf. Pandangan al-asah sama juga. Pandangan al-asah. Faham? Walaupun tak gerak. Muqabil asah tak batal kalau tak gerak. Jelas tak? Wa kadza illam yataharrak bil asah. Tidak bergerak mengikut kaul asah. Tapi kalau kita tengok wayar saat ni tu, mungkin dia akan pergi di employer dia kan. Atau employer banyak tarik cicak. Atau daripada employer ada wayar pun naik. Atas rumah ada tarik cicak. Patut dalam bumi. Ya, kadang-kadang orang waswah dia kira gitu. Kita nak cerita ni ada orang waswah, dia kira gitu. Sebenarnya tak kira gitu. Ya, dalam kitab dia sebut lagu mana? Dalam kitab fiqh. Kalau sekiranya tali, ikat di satu kapal. Kapal tu kapal besar. Dan atas kapal tersebut bermacam-macam najis. Tiba-tiba kita sembahyang, kita pegang tali tu. Adakah ia memberi kesan kepada sembahyang kita? Kata ulama tidak. Ia tidak memberi kesan kepada sembahyang kita. Sebab apa? Sebab kapal besar. Tapi kalau kapal kecil tak boleh. Dia memberi kesan kepada sembahyang. Jelas tak? Orang ikat tali di kapal. Masa sembahyang, dia pegang dalam kapal tu macam-macam najis ada. Adakah ia memberi kesan kepada sembahyang seorang? Ketika mana dia pegang satu tali yang berhubung dengan najis yang tidak dimaafkan. Faham? Maka kita tengok. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tempat yang ada najis tu gerak tak dengan gerak dia? Kalau gerak dengan gerak dia, hak tu sepakat kata tidak sah. Okey. Tapi kalau tidak gerak dengan gerak dia, pandangan al-asah kata tidak sah. Okey, dia ada syarat lagi ya. Syarat yang keduanya adalah benda tu benda kecil. Kalau kita agak mudah mari. Faham? Tapi kalau benda tu besar, maka tak ada masalah. Kalau benda tu besar, maka tidak menjadi masalah. Kalau benda tu besar. Contoh kapal sahaja. Jadi sama dengan employer. Employer benda besar. Ada dia pun wayah-wayah lain tu kira benda besar lah. Sama dengan masalah bahawa tadi kan. Ini kita kena sebut lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang belajar kitab fiqh ni tak faham boleh. Habis dia menyalahkan untuk imam yang pakai benda ni. Oh dah boleh pakai tu, dah boleh pakai. Dia habis menyalahi imam pakai benda ni. Katanya falau ja'alahu tahta rijlihi sahhat mutlaqah. Maka jika dia menjadikan, ja'ala menjadilah ia, fu kembali kepada tarafah. Tarafa ma tarafuhu al-akhar najisun awil kain ala najas. Maksudnya kalau dia menjadikan tepi hak yang selagi tu di atas najis, dia jadikan perkara tersebut tahta rijlihi, di bawah kaki dia, sahlah sembahyang dia secara sahlah sembahyang dia secara mutlak. Sama ada bergerak dengan gerak dia ataupun tidak bergerak dengan gerak dia. Sebab dia tak di bawah kaki dia. Sebab dia tidak tanggung.
Dia tidak pegang. Hendak tak bawah kaki. Dia jijok. Dia jijok tali yang ada najis. Tidak pegang. Okey, kalau learning kita buat contoh gini. Kita buat contoh tikar. Dia ada orang tak tikar ataupun sejadah. Kan? Sejadah. Atas sejadah tu ada tak cicak. Tapi nu ada tak cicak. Tiba-tiba dia pegang sini. Faham? Mengikut mazhab Imam Syafi'i saat ni tu. Pandangan al-asah walaupun sana tak gerak dengan gerak dia. Tetap batal sembahyang. Okey, jelas tak? Nampak tak? Tapi Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau letak di bawah kaki tak ada masalah. Tak cicak pun macam ni. Tapi dia sembahyang atas tikar tersebut, ia jijak. Tapi tak jijak pun tempat tak jijak, tak jijak di atas tikar tapi duduk sebelah. Maka tak ada masalah. Itu maksud falau ja'alahu tahta rijlihi sahat mutlaqah. Sama ada bergerak dengan gerak dia ataupun tidak bergerak dengan gerak dia. Wala yadurru najisun yuhadi sadrahu fi ar-ruku'i was-sujudi 'ala al-asah. Dan tidak memberi mudarat. Maksud tidak memberi mudarat tak ada masalah. Tidak memberi mudarat najisun oleh najis. Yuhadi yang bertentanganlah ia sadrahu akan dadanya fi ar-ruku'i was-sujudi 'ala al-asah, dalam rakaat dan sujud di atas kauli al-asah. Maksudnya kita ada kawasan lantai yang bertentangan dengan dada kita. Faham tak? Masa kita sujud ada tak? Kawasan yang bertentangan dengan dada kita. Sama juga masa kita rokok, ada kawasan yang bertentangan dengan kita kan? Berada di hadapan kita. Adakah najis tersebut, najis yang berada pada tempat tersebut? Itu maksud bila wala yadurru najisun yuhadi sadrahu. Adakah najis yang berada pada bawah dada dia tapi tak kena tubuh badan dia? Memberi mudarat akan sembahyang dia ataupun tidak? Itu soalan ni. Katanya wala yadurru, dan tidak memberi mudarat oleh najisun. Najis yuhadi sadrahu yang membetuli akan dadanya fi ruku'i was sujudi ala sahih. Jelas tak? Jelas? Seterusnya katanya walau wasala 'azmahu bi najisin li faqdi at-tahiri fama'dzur wa illa wajaba naz'uhu illam yakhaf dararan zahira. Katanya walau wasala 'azmuhu binajisin, sekiranya menyambung ia akan azmahu akan tulangnya binajisin dengan benda yang najis. Ifaqdi tahir, kerana tidak ada dah yang suci. Fa ma'dzur, maka diuzurkan akan dia, diberi kemaafan. Baik. Jadi tak ada tulang hak yang boleh menjadi pengganti kepada tulang dia hak yang patah. Melainkan tulang babi. Tak ada hak yang suci. Tulang babi jadi hak najis. Okey. Ketika tu boleh pakai. Faham? Boleh pakai. Sebab tidak ada hak yang suci. Dia boleh kita pakai hak yang najis kalau tak ada suci. Itu maksud walau wasala 'azmahu binajisin li faqdi at-tahir fa ma'dzur, maka dimaafkan. Dia diberi kemaafan. Wa illa wajaba naz'uhu, dan jika tidak wajib oleh mencabutnya. Kena cabut tulang tersebut. Buat pemudahan pula. Illam yakhaf dararan zahira, jika tidak bimbang ia akan berlaku kemudaratan yang zahir. Iaitu kemudaratan, jadi maksud kemudaratan yang zahir adalah perkara yang mengharuskan tayamum. Perkara yang mengharuskan tayamum. Tidak, wajib kena buang. Kena buang. Melainkan kalau dia takut ada kemudaratan yang nyata. Qila wa in khafah, kata qil sekalipun dia takut. Sekalipun wa in khafah, sekalipun dia takut. Saat ni dia tidak takut. Kalau takut bimbang mudarat yang boleh mengharuskan tayamum, maka tak wajiblah dia cabut. Itu maksudnya wadak wajib dia cabut. Qila wa in khafa fa imma ta lam yunza' ala sahih, maka jika dia mati tidak dicabutkan perkara yang najis yang sama dengan tulang dia mengikut kaul yang sahih. Dia mati tak perlulah cabut, dialog gitulah. Itu maksud dia. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Jadi insya-Allah mana-mana ada soalan tu insya-Allah kita akan jawab pada minggu akan datang. Jadi malam ni kita berhenti sini dulu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk soalan pada malam ni Ustaz, ada soalan mana ya? Boleh. Assalamualaikum, bacaan tahiyat adakah masih sah bacaannya seperti pada kalimah syahadah lafaz Muhammadan Rasulullah dibaca dengan mati tanpa mak kalimah Allah itu? Okey, jadi masalah jadi soalan dia sah ke tak? okey. Allah balak bunyi balak. Okey, ada apa kita sambung minggu depan insya-Allah. Okey, insya-Allah. Sampai minggu depan tak? Ya insya-Allah. Jadi yang terakhirnya terima kasihlah kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaian pada malam ini dan kepada terima kasih bersama. hadirinnya yang hadir pada malam ini. Semoga apa yang kita dapat malam ini menjadi manfaat pada untuk diri kita dan untuk orang lain. InsyaAllah. Jadi untuk akhirnya kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.